ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bertemu kita dalam daurah membaca kitab Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis 40, ya, kitab Hadis 40 yang menghimpunkan hadis-hadis pokok, hadis-hadis utama, hadis-hadis asas, ya, yang menyentuh berkenaan perkara-perkara asas dalam agama, ya. Sebanyak 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini, ya, kitab-kitab hadis-hadis yang boleh kita kata hadis yang sahih belaka. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan baca, ya, kita akan sambung bacaan kita. Kita akan baca hadis yang kelima, ya, hadis yang kelima berkenaan larangan berbuat bid'ah dalam agama. Jadi boleh kita lihat tuan-tuan dan puan-puan hadis yang kelima, dan sama-sama boleh kita membaca hadisnya. Ya, hadis yang kelima kita baca dahulu matan atau teks bahasa Arabnya, kemudian kita bacakan terjemahannya dalam bahasa Melayu. عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Maksudnya, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan sesuatu perkara baharu dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia adalah tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak menepati amalan kami, maka ia adalah tertolak. Ini dalam lafaz Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat, ya, hadis yang kelima yang boleh kita kata ia merupakan hadis yang menjadi asas, ya, hadis pokok yang menegah kita sebagai umat Islam daripada mengada-adakan perkara-perkara baharu dalam agama. Hadis ini hadis yang menjadi rujukan utama buat kita, buat pedoman kita, yang menegah kita daripada mengada-adakan perkara-perkara baharu, melakukan tokok tambah, ya, menimbulkan inovasi, mengubah tata cara, melakukan tambahan atau perubahan dalam tata cara ibadah, ya, atau apa juga, ya, dalam hal-hal agama yang telah digariskan oleh agama, yang telah ditunjukkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang tata cara melaksanakan suatu ibadah. Nabi mencontohkannya kepada kita. Lalu ada pihak-pihak daripada kalangan kaum muslimin atau yang cuba nak mengubah tata cara pelaksanaan satu ibadah itu, yang cuba nak mengubah mana-mana bahagian agama itu dengan perubahan-perubahan yang tidak menepati apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menepati cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabatnya yang menjadi murid-murid kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menerima Al-Quran dan hadis itu daripada mulut Rasulullah secara langsung, daripada baginda. Jadi kalau sekiranya ada dalam kalangan kaum muslimin yang datang kemudian dalam mana-mana bahagian agama, sama ada dalam hal-hal fiqh, hal-hal amal ibadah, ataupun dalam hal-hal berkait akidah, yang berkaitan dengan akidah, malah boleh kita kata dalam mana-mana aspek agama itu secara umumnya, dari sudut manhaj, dari sudut akhlak dan seumpamanya, sekiranya ada mana-mana pihak yang cuba nak membuat tokok tambah, yang cuba nak melakukan perubahan pada mana-mana bahagian agama itu, tak kira dalam hal akidah, dalam bab ibadah, dalam bab akhlak, dalam bab manhaj, perubahan yang menyalahi apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyalahi apa yang telah dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyalahi apa yang difahami oleh para sahabat dan apa yang dipraktikkan oleh para sahabat, maka perbuatan mereka itu, perubahan yang mereka telah adakan itu, tokok tambah yang telah mereka lakukan itu adalah tertolak. Sebagaimana dalam hadis daripada riwayat Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baru telah kita bacakan tadi. Jadi kita lihat dalam hadis yang kelima ini, Imam An-Nawawi dia membawakan dua lafaz. Lafaz yang pertama daripada riwayat kedua Imam Bukhari dan Imam Muslim, manakala lafaz yang kedua dia lebih khusus daripada riwayat Imam Muslim secara khasnya, di mana kalau kita perhatikan daripada kedua-dua lafaz ini ada faedahnya, ada maksudnya, yang tidak ada pada lafaz yang satu lagi. Jadi kita lihat dalam lafaz yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa mengada-adakan sesuatu perkara baharu dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia adalah tertolak. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu garis panduan umum, bahkan boleh kita kata mutlak. Lafaznya umum dan mutlak. Barang siapa, maknanya tidak kira sesiapa sekalipun, sama ada dia orang Arab atau bukan orang Ajam, sama ada dia lelaki atau perempuan, sama ada dia orang yang berilmu atau jahil, tak kira sesiapa, barang siapa mengada-adakan sesuatu perkara yang baharu, ini benda yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mengadakan perkara yang baharu, yang suatu yang pada zaman dahulu tidak ada, pada zaman baginda tidak ada. Barang siapa mengada-adakan sesuatu perkara baharu dalam urusan kita ini,
dalam urusan kita ini, yakni dalam urusan agama. Kerana itu tanggungjawab dan peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita berkenaan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak diutus untuk menjelaskan kepada kita tentang hal-hal dunia, hal-hal keduniaan. Ya. Hal-hal keduniaan iaitu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu berkenaan urusan dunia kamu. Adapun dalam urusan agama, maka hal itu kita tidak ada pilihan kecuali mengembalikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana dia melibatkan agama, hal agama Allah, apa yang diinginkan oleh Allah daripada kita, yang mana tidak mungkin dapat kita fikirkan dengan akal kita. Apa yang diinginkan oleh Allah, ya, daripada hal-hal akidah atau hal-hal ibadah atau mana-mana bahagian agama, ini merupakan perkara yang daripada Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka masakan seorang manusia itu dapat mengenal pastinya dengan akal dia, atau dengan kaedah cuba-cuba, dengan kaedah uji kaji dan sebagainya. Agama, ya, tidak ditetapkan dengan cara-cara yang sedemikian, ya, dengan cara cuba-cuba, dengan cara-cara mengkaji, dengan cara pengalaman dan seumpamanya, dengan cara berfikir, cuba nak mengenal pasti. Tak kiralah perkara-perkara yang adalah hal yang berkaitan dengan kepercayaan, akidah, ataupun dalam hal-hal ibadah, tidak mungkin dapat dikecapi oleh akal fikiran kita, ya. Justru berdasarkan hakikat itu, Allah telah mengutuskan Rasulnya daripada kalangan manusia untuk menjelaskan kepada kita perihal agamanya, ya, perihal agama Islam itu. Yang kalau kita perhatikan agama itu, apa artinya? Agama itu ialah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kita manusia, yang perlu kita laksanakan, ya, demi kita meraih keridaan Allah serta menjauhi kemurkaannya, ya, demi kita meraih ganjaran syurga dan menjauhi dan menyelamatkan diri daripada, ya, azab api neraka. Ya, itulah dia agama Islam, ya. Jadi barang siapa mengada-adakan sesuatu perkara baharu dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, kenyataan atau ungkapan ma laisa minhu, yang bukan daripadanya, dia adalah penegasan buat apa yang telah disebutkan sebelumnya. Sesuatu perkara baharu dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya. Yang bukan daripadanya adalah penegasan, penjelasan buat jumlah yang sebelumnya. Yakni barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara baharu dalam urusan agama yang bukan daripadanya, yakni sesuatu perkara baharu itu yang bukan daripada Rasulullah, sesuatu yang diadakan kemudian, ya, apatah lagi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, diadakan kemudian, semestinya perkara yang diada-adakan itu dalam agama itu, semestinya dia secara automatiknya akan dikira sebagai bukan daripada agama Islam. Kerana agama Islam itu ialah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru boleh kita simpulkan di sini bahawa perkara baharu dalam agama sememangnya dia bukan daripada agama. Itu maksudnya yang kita kena faham, dan jangan kita keliru. Kerana tidak ada istilah suatu perkara baharu yang bukan daripada Rasulullah, yang diada-adakan selepas baginda wafat, tetapi dalam masa yang sama dia sebahagian daripada agama. Tidak mungkin, itu kontradik. Bagaimana mungkin suatu benda baharu yang bukan daripada Rasulullah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, ya, yang diwujudkan jauh, ya,
selepas Rasulullah wafat, lalu dia dianggap sebagai sebahagian daripada agama. Ada implikasinya kalau kita mempunyai kefahaman yang sedemikian. Antaranya, kalau kita ada kefahaman yang seperti itu, iaitu bahawa dalam agama ni ada benda tokok tambah yang pada hakikatnya sebahagian daripada agama, sekalipun ia tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ada implikasi buruk di situ. Antaranya ialah secara sedar tak sedar, secara tidak langsung, kalau kita mempunyai tanggapan sedemikian, kita sebenarnya mendakwa bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak sempurna. Ada perkara-perkara yang sebenarnya sebahagian daripada agama, ya, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka adakah di situ kita nak mengatakan bahawa Rasulullah telah khianat, Rasulullah tidak melaksanakan tanggungjawabnya, atau bagaimana? Atau kita nak mengatakan bahawa kita lebih faham tentang agama berbanding dengan Rasulullah SAW yang dibimbing oleh wahyu, sedangkan kita dibimbing oleh apa? Kalau kita dalam perkara-perkara baharu yang kita adakan itu, dari mana kita datang? Dari mana kita membawa, dari mana sumbernya? Tidak lain dan tidak bukan hanya daripada akal-akal kita atau daripada hawa nafsu kita, ya. Jadi itu dia, ya, barang siapa mengada-adakan sesuatu perkara baharu dalam urusan kita ini, yakni urusan agama, yang bukan daripadanya, yakni perkara-perkara baharu dalam agama sememang bukan daripada, ya, secara automatik ia bukan daripada agama, maka apa hasilnya? Apa kesannya? Nabi SAW kata, maka ia adalah tertolak. Lihat ungkapan daripada Rasulullah yang ringkas lagi padat, menjelaskan kepada kita perihal perkara-perkara baharu dalam agama, di mana Nabi mengatakan barang siapa yang mengada-adakan, siapa yang mereka cipta suatu benda yang baharu dalam agama, maka dia adalah tertolak. Apakah yang dimaksudkan dengan tertolak di sini? Apa yang dapat kita simpulkan, tertolak di sini maknanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya itu dikira tidak sah. Perbuatannya itu tertolak, yakni sia-sia. Perbuatannya itu tertolak, yakni dia tidak mendapat apa-apa daripadanya. Dia jauh sekali daripada mendapat pahala, ya. Kalau dia terselamat daripada dosa, paling tidak dia tidak akan dapat apa-apa, ya. Sedangkan dalam masa yang sama, hakikatnya dia diancam, ya, dengan perbuatannya itu, kerana dia telah melakukan perubahan kalau dalam agama. Tetapi yang pastinya dia tidak memperoleh apa-apa pahala daripada perbuatannya itu, sekalipun banyak, sekalipun ya jumlahnya besar dan seumpamanya, kalau jumlah rakaatnya banyak dan seumpamanya. Tetapi kalau sekiranya, ya, perbuatannya itu termasuk dalam kategori mengada-adakan sesuatu dalam agama, maka ia adalah tertolak, yakni dia tidak memperoleh apa-apa yang baik daripada apa yang telah dilakukannya itu, ya. Baik, jadi lafaz ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan insya-Allah kita sedia maklum bahawa sesuatu hadis sekiranya ia disepakati oleh kedua Imam Bukhari dan Muslim, maka kedudukannya berada pada kedudukan atau tahap, ya, penilaian hadis yang paling sahih, ya, yang paling sahih, ya. Suatu hadis tu, ya, dikira paling kuat kalau sekiranya ia daripada riwayat kedua Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedudukan yang kedua kalau sekiranya dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa Imam Muslim. Kedudukan yang ketiga kalau sekiranya dia diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Kedudukan yang berikutnya sekiranya dia diriwayatkan oleh
perawi-perawi hadis yang lain, ya, seperti Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, An-Nasai atau yang lain-lain, ya. Jadi maksud di sini ialah bahawa hadis ini hadis yang sahih, ya, tanpa sebarang keraguan. Barang siapa mengada-adakan sesuatu perkara yang baharu dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia adalah tertolak, ya. Baik, itu lafaz yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis yang kelima ini. Lafaz yang kedua daripada riwayat Imam Muslim secara khasnya, Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak menepati amalan kami, maka ia adalah tertolak. Lihat, ada sedikit perbezaan antara lafaz yang kedua dengan lafaz yang pertama. Sekalipun boleh kita kata kedua-duanya saling menyokong antara satu sama lain, dan kedua lafaz ini saling menjelaskan antara satu sama lain. Dalam lafaz yang kedua ni, Nabi SAW lebih memberi perhatian kepada perbuatan itu sendiri. Nabi mengatakan barang siapa mengerjakan suatu amalan. Kalau lafaz yang pertama, barang siapa mengada-adakan suatu perkara. Suatu perkara umum. Dia perkara ini tak kira, sebab kerana itu kita menyatakan di awal tadi bahawa hal-hal bid'ah ini, perkara-perkara baharu dalam agama, dia boleh membabitkan hal akidah. Contohnya, ya, perkara-perkara yang melibatkan kepercayaan dan seumpamanya. Kalau sekiranya dia satu yang baharu, kepercayaan yang baharu, maka dia akan dikira sebagai, ya, fahaman yang baru, kepercayaan yang baru dalam agama yang dikira sebagai tertolak, ya. Baik, itu lafaz yang pertama. Jadi lafaz yang pertama boleh kita kata dia lebih umum. Barang siapa mengada-adakan suatu perkara, ini perkara yang baharu itu, dia melibatkan perkara yang baharu itu. Lafaz yang kedua, dia lebih kepada perbuatan itu sendiri. Barang siapa mengerjakan suatu amalan, ya, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak menepati amalan kami, maka ia adalah tertolak, ya. Perbuatan itu sendiri, amalan itu sendiri. Lafaz yang kedua lebih fokus kepada amalan itu sendiri, ya. Dengan erti kata dia melibatkan suatu perbuatan, suatu amalan, ya, seperti mana, ya, dalam bab amal ibadah, ya, dalam bab fiqh dan seumpamanya. Tetapi sekali lagi Nabi SAW mengatakan, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak menepati amalan kami, yakni tidak menepati apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan menarik untuk kita lihat, Nabi mengatakan yang tidak menepati amalan kami. Nabi tidak mengatakan yang tidak menepati amalan aku. Yang ini secara tidak langsung memberi penegasan berkenaan keutamaan mengambil pedoman daripada fahaman serta amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana fahaman dan amalan para sahabat ada kedudukan yang tinggi dalam agama, ya, yang sewajarnya kita raikan, yang sewajarnya kita ambil pedoman daripadanya, ya. Jadi Nabi mengatakan barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak menepati amalan kami, yang tidak menepati cara Rasulullah dan tidak menepati cara para sahabat, sekali lagi Nabi mengatakan maka ia adalah tertolak. Apa artinya tertolak? Yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mendapat apa-apa pahala, ya. Dia dikira tidak sah, ya, dikira sia-sia, ya, tidak berguna sama sekali buat orangnya, ya. Baik, jadi demikian adalah hadis yang kelima yang merupakan asas penegasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta tegahan baginda daripada mengada-adakan perkara-perkara yang baharu, iaitu bid'ah. Bid'ah yakni perkara-perkara yang baharu, ya. Itu definisi bid'ah, iaitu hal-hal yang baharu, ya,
dalam agama secara khasnya, ya, di mana Nabi SAW mengatakan bahawa ia adalah tertolak. Dan elok juga untuk kita ambil perhatian, lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa mengada-adakan suatu perkara yang baharu, atau barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak menepati cara kami, Nabi mengatakan maka ia adalah tertolak. Lihat lafaz Nabi SAW, berikan sepenuh perhatian kepadanya, dan jangan sekali-kali kita menganggap bahawa, ya, perkataan itu ada tafsirannya, ada cara, boleh kita memanipulasikannya, boleh kita, ya, memaksanya, memalingkannya daripada maksud zahirnya, ya, kepada maksud yang lain, mengikut fahaman kita, mengikut hawa nafsu kita dan sebagainya. Perlu kita ambil perhatian lafaz Nabi SAW, ya, kerana lafaznya itu adalah wahyu. Nabi mengatakan maka ia adalah tertolak. Apa maksudnya di situ? Maksudnya di sini bahawa dalam hal-hal bid'ah tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Ini adalah sabda Nabi SAW. Maka jangan sekali-kali kita mengambil mudah dalam hal ini dengan kita mengandaikan sebaliknya. Dengan kita mengandaikan bahawa ada perkara-perkara yang diterima. Tidaklah semua ditolak, tetapi ada yang, ya, hanya sebahagian yang ditolak, dan ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Kerana itu tidak, itu bukan yang dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting untuk kita ambil perhatian di situ, ya. Dan keselamatan, segala keselamatan buat mereka yang menjunjung firman Allah dan sabda Rasulnya, mengatasi kata-kata selain daripada itu. Mereka yang menjunjung firman Allah dan sabda Rasulullah, mereka itulah yang selamat. Berbanding mereka yang cuba nak menghujat secara langsung atau tidak, cuba nak mengelak daripada firman Allah dan atau sabda Rasulullah dengan membawa kata-kata si fulan, kata-kata si fulan, tetapi dengan mengatakan, oh, tetapi si fulan kata macam ni, si fulan kata macam ni. Ketika mana sabda Rasulullah sudah terang lagi jelas di depan kita. Apa lagi yang kita mahu? Bayangkan Rasulullah SAW berada di hadapan kita menyatakan hadis ini, lalu kita masih lagi nak berpaling ke kanan dan kiri melihat apa kata si fulan, apa kata si fulan. Itu tidak wajar bagi seorang Muslim, ya. Baik. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, ya, antara apa yang dapat kita simpulkan berkenaan apa yang menyebabkan timbulnya hal-hal bid'ah. Apa sebab timbulnya hal-hal bid'ah? Yang pertama boleh kita kata kejahilan tentang as-sunnah. Di samping kejahilan tentang ilmu as-sunnah itu, iaitu ilmu hadis atau apa yang diistilahkan sebagai ilmu mustalah hadis, ya, di mana seseorang itu tidak dapat membezakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Lalu dia terjebak, ya, dengan hadis-hadis yang tidak sabit daripada Nabi SAW, yang mana kesudahan dia terpalit dengan hal-hal bid'ah. Sebagai contohnya, adanya sebahagian pihak yang menimbulkan bid'ah Nur Muhammad. Kepercayaan kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad yakni cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempercayai adanya hal yang seperti itu, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur atau apa yang disebut sebagai Nur Muhammad. Ini adalah satu bid'ah, ya. Kenapa? Kerana dia tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya dia datang daripada hadis yang tidak sabit daripada baginda, bahkan hadis yang palsu, hadis yang maudhu'.
di mana lafaz hadis palsu tersebut disebutkan bahawa Nabi mengatakan, awal ma khalaqallah nuru nabiyyik ya Jabir. Sesungguhnya apa benda pertama yang dicipta oleh Allah ialah cahaya nabimu, wahai Jabir. Hadis ni hadis yang palsu. Demikian juga dengan lafaz yang sering disandarkan kepadanya kepercayaan Nur Muhammad ialah lafaz yang disebahkan kepada Nabi, laulaka laulak ma khalaqtu al-aflak. Kalau bukan kerana engkau, ini daripada ungkapan kata-kata Allah kepada Nabi Muhammad, kalau bukan kerana engkau, aku tidak mencipta alam ini. Ini pun hadis yang palsu, yang direka-reka, dinisbahkan kepada Nabi SAW. Jadi ini sebab pertama timbulnya kebid'ahan dalam agama, kejahilan tentang as-sunnah, di samping kejahilan tentang kejahilan dan tidak tahu membezakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif atau palsu. Sebab yang kedua ialah perbuatan manusia mengangkat pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh yang jahil, di mana mereka memberikan fatwa, di mana mereka mengajar dan berbicara tentang agama Allah tanpa sandaran ilmu. Lalu mereka banyak menimbulkan perkara-perkara baharu dalam agama atas alasan bersangka baik, atas alasan ini kan baik, sedangkan hakikatnya perbuatan mereka itu tidak lebih hanya didorong oleh kejahilan dan hawa nafsu mereka semata-mata. Jadi sebab yang kedua ialah perbuatan manusia mengangkat tokoh-tokoh yang jahil, lalu mereka mengikuti saranan serta ajaran mereka, walhal apa yang disampaikan kepada mereka oleh tokoh-tokoh mereka itu tidak ada asasnya dalam agama. Dalam masa yang sama, Nabi SAW telah memberi peringatan tentang hal ini, di mana baginda SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min qulubin nas, intiza'an min sudurin nas, walakin yaqbidul ilma biqabdi al-ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan mencabutnya daripada dada-dada manusia. Sebaliknya Allah mencabut ilmu itu dengan dimatikan para ulama, sehingga apabila tidak ada lagi para ulama, manusia, orang ramai akan mengangkat tokoh-tokoh yang jahil. Lalu mereka ditanya dan mereka memberi jawapan tanpa sandaran ilmu, menyebabkan mereka sesat lagi menyesatkan. Jadi perkara ini telah pun diingatkan oleh Nabi SAW tentang perbuatan sebahagian manusia mengangkat tokoh-tokoh, pakar rujuk yang realitinya mereka adalah terdiri daripada kalangan mereka yang jahil tentang agama, jahil tentang as-sunnah, di mana mereka menyampaikan isi agama itu tanpa sandaran ilmu, yakni tanpa sandaran daripada firman Allah ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ajarkan, kadang-kadang banyak sahaja ajaran-ajaran petua-petua yang mereka sampaikan, tetapi padahal apa yang mereka ajarkan itu hanya rekaan semata-mata. Sebagai contohnya, lafaz-lafaz zikir, lafaz-lafaz selawat, amalan ini, amalan itu, cara nak macam-macam yang mereka ada-adakan, yang mana kalau diperhalusi, hal itu semua tidak ada sandarannya daripada as-sunnah. Sebaliknya ia tidak lebih daripada sekadar tokok tambah, reka-rekaan dalam agama daripada mereka. Dalam sebuah
dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, inna min ashratis sa'ah ay yaltamis al-ilm 'inda al-asaghir. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat ialah ilmu agama itu diambil daripada asaghir. Nabi memberikan istilah di sini, ilmu di akhir zaman nanti ilmu agama diambil daripada golongan asaghir. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Beliau menjelaskan, Ibnu Mubarak daripada kalangan ulama salaf dahulu. Beliau menjelaskan al-asaghir di sini ialah ahli bid'ah. Ya. Al-asaghir ialah ahli bid'ah. Jadi Nabi menjelaskan hal ini, bahawa di antara tanda hari kiamat ialah ilmu agama diambil daripada ahli bid'ah. Apa artinya ahli bid'ah? Yakni golongan yang memang kerja mereka mengada-adakan perkara-perkara baharu dalam agama. Golongan yang memusuhi as-sunnah. Golongan yang mematikan as-sunnah dengan mengada-adakan perkara tokok tambah, ya, inovasi-inovasi, ya, dalam agama. Demikian juga antara sebab timbulnya bid'ah ialah adat-adat, perkara-perkara khurafat yang tiada asasnya atau sandarannya dalam syarak, yang diamalkan oleh manusia, ya. Adat dan juga kepercayaan khurafat. Ini juga antara sebab timbulnya hal-hal bid'ah dalam agama, ya, kerana adat budaya. Dan kadang-kadang kita lihat sebahagian kelompok, ya, sebahagian masyarakat lebih mementingkan adat budaya berbanding ajaran agama. Mereka sanggup mengetepikan agama kerana nak mempertahankan adat budaya dan seumpamanya. Ada juga yang menganut kepercayaan, fahaman-fahaman, percaya kepada pantang larang yang hakikatnya adalah hal-hal khurafat yang tidak ada asasnya dalam agama, ya, tetapi hal itu terus subur dalam masyarakat, ya, sehingga ia menimbulkan bid'ah dalam kepercayaan dan juga bid'ah dalam amal perbuatan, ya. Jadi ini juga antara sebab timbulnya bid'ah dalam masyarakat, ya, berpegang kepada adat dan kepercayaan kepada khurafat, ya. Juga antara sebab timbulnya bid'ah dalam masyarakat ialah perbuatan bertaklid. Apa artinya taklid? yakni ikut suatu pendapat daripada seorang tokoh dan seumpamanya tanpa mengetahui dalilnya, di samping meyakini bahawa perbuatannya itu, ya, perbuatannya mengikuti seorang tokoh itu adalah benar, ya, menganggap tokoh, hampir sahaja menganggap tokoh itu seolah-olah dia maksum, sehingga sanggup mendahulukan pendapat atau kenyataan daripada seorang tokoh berbanding hadis Nabi SAW. Jadi ini antara sebab timbulnya bid'ah. Ketika mana, sebagai contohnya, ya, ketika mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa mengada-adakan sesuatu perkara baharu dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia adalah tertolak. Ada sebahagian pihak mengatakan, oh tidak, bahkan ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Jadi bid'ah yang baik itu, atau apa yang diistilahkan, apa yang disebutkan sebagai bid'ah hasanah, itu boleh diamalkan. Sedangkan kenyataan yang seperti itu, yang mana kita tak nafikan ada pihak-pihak, ada tokoh-tokoh yang menyatakan seperti itu, hanya sahaja mereka salah faham kenyataan tokoh itu, ya. Jadi perbuatan yang seperti ini mengikut pendapat
bertaklid kepada pendapat seorang tokoh dan meninggalkan as-sunnah merupakan antara sebab timbulnya bid'ah, Dan boleh kita tambahkan satu lagi antara sebab mengapa timbulnya bid'ah dalam masyarakat ialah akibat perbuatan mengikuti ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikategorikan sebagai mutasyabihat. Benda-benda yang sama-sama. Benda yang sama-sama dijadikan sebagai pegangan. Manakala nas ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang jelas diketepikan. Ini antara sebab timbulnya bid'ah. Nas yang sama-sama dijadikan sebagai hujjah. Manakala nas yang terang lagi jelas, seperti mana hadis yang kelima yang sedang kita bahaskan ini diketepikan begitu sahaja. Dalam hadis, sebagai contoh hadis yang kelima ini, Nabi mengatakan barang siapa mengadakan suatu perkara yang baru dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia adalah tertolak. Hadis yang terang lagi jelas. Saya kira kita semua boleh sepakat dalam hal itu. Tetapi akan ada pula yang mengemukakan nas yang paling tidak boleh kita kata ada tafsiran, ada cara pemahamannya, di mana mereka memahaminya dengan cara yang salah. Tetapi yang pastinya mereka mengetepikan nas yang terang dan jelas, seperti mana dalam hadis yang kelima yang sedang kita bahaskan ini. Dan hakikatnya perkara ini telah pun disabdakan atau telah pun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 7. Allah mengatakan fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Adapun mereka, adapun golongan mereka yang dalam hati mereka ada kesesatan, ada penyimpangan, maka mereka sedaya upaya nak mengikuti apa yang sama-sama dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah, menimbulkan cobaan dalam kalangan manusia, dan dengan tujuan untuk nak menimbulkan tafsiran, nak mengadakan tafsiran mereka, nak menimbulkan tafsiran mereka buat nas yang samar-samar itu, Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita simpulkan di sini bahawa perkara-perkara bid'ah dalam agama yang sekian banyaknya, ia kembali kepada 3 sebab utama. Yang pertama ialah kejahilan. Kejahilan tentang sumber-sumber hukum dan cara-cara untuk memahami nas-nas Al-Quran dan hadis itu. Kejahilan tentang sumber hukum agama dan cara-cara untuk nak memahami nas-nas syarak itu. Maka sebagai contohnya, ada yang menjadikan mimpi itu sebagai sumber hukumnya, dengan dia mengadakan amalan-amalan tertentu. Sumbernya daripada mana? Dikatakan daripada mimpi gurunya dan seumpamanya. Sedangkan mimpi secara sepakat dalam kalangan ulama, ia bukan sebahagian daripada sumber agama. Dua sumber utama agama ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada perincian-perincian yang lain, al-istihsan, qiyas, ijma' dan sebagainya. Tetapi itu semua kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini sebab yang pertama, kejahilan tentang sumber hukum dan cara untuk nak memahami nas-nas agama itu. Sedangkan seperti mana yang ditegaskan oleh para ulama, 2 syarat sah ibadah itu ialah ikhlas dan ittiba'. Suatu ibadah itu tidak hanya perlu ikhlas kerana Allah semata-mata, dalam masa yang sama dia perlu ittiba', menepati apa yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab yang pertama, dia timbulnya kejahilan, timbulnya kebid'ahan. Sebab yang kedua ialah condong kepada mengikuti hawa nafsu, dalam menetapkan
hukum hakam, ia condong kepada hawa nafsu, ya, di mana cita rasa hawa nafsu itu yang menjadi ikutan dan bukan kesungguhan untuk nak mengenal pasti apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Bahkan ada usaha untuk nak memaksa nas itu supaya sesuai mengikut cita rasa hawa nafsu itu. Ini adalah kesesatan yang jelas. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 50, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Dan siapa yang lebih sesat daripada mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk daripada Allah. Dan sebab yang ketiga, yang terakhir, sebab utama timbulnya bid'ah ialah perbuatan menganggap baik sesuatu itu berdasarkan sangkaan akal dalam soal agama. Perbuatan menganggap baik sesuatu itu berdasarkan sangkaan akal. Kenapa kita kata sangkaan akal? Kerana akal sama sekali bukan sumber hukum agama. Akal bukan sumber hukum. Dalam hukum hakam agama, kita tidak boleh menjadikan akal kita sebagai sandaran kita. Oh, menurut pandangan aku benda macam ni boleh. Menurut firasat aku perbuatan sekian-sekian adalah baik dan seumpamanya. Ini adalah batil. Ya, akal bukan sumber hukum. Tetapi ini yang berlaku apabila ada sebahagian pihak-pihak menjadikan akalnya, ya, menjadikan sangkaan akalnya bahawa sesuatu itu baik sebagai satu sumber untuk beramal dengan sesuatu dalam hal agama, ya. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat ketiga, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, dan jangan kamu mengikuti apa yang selainnya, ya. Ikut apa yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya nak kata bahawa agama Islam ialah kita tunduk kepada apa yang Allah turunkan buat kita. Itulah agama. Agama ialah apa yang datang daripada Allah. Agama itu sama sekali bukan apa yang menepati akal kita, apa yang menepati cita rasa kita dan sebagainya, ya. Jadi Allah mengatakan ikut, ya, apa yang telah diturunkan buat kamu daripada Tuhan kamu, dan jangan kamu mengikuti apa yang selainnya, ya, apa yang menepati, ya, pendapat si fulan, apa yang menepati amalan tok guru ini, tok guru itu dan sebagainya. Tidak, ya. Agama ialah dengan kita mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengapa agaknya kita tidak boleh menjadikan akal kita sebagai sandaran dalam kita nak menentukan sesuatu itu baik atau buruk? Ketika mana ramai sahaja kita dengar, ya, di luar sana dalam suatu amalan atau, ya, apa-apa dalam hal agama, dengan mudah seseorang itu mengatakan ini kan baik, ya, ini kan baik dan seumpamanya. Dengan mudah dia boleh berkata sedemikian, sedangkan dia tak sedar bahawa akal bukan sumber hukum, ya. Sama sekali kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengatakan ini baik dan sebagainya. Kita kena jelas bahawa apa yang baik itu ialah apa yang dikatakan baik oleh syariat, bukan apa yang baik menurut kita. Tak. Sesuatu itu baik untuk kita jadikan sebagai amalan adalah baik sekiranya difirmankan oleh Allah atau disabdakan oleh Rasulnya, bukan sesuatu yang dianggap baik oleh kita sendiri. Jadi kenapa akal tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum? Ada apa dengan akal, ya? Kita kata yang pertama, kalau kita nak jadikan akal sebagai panduan, ya, dalam kita nak menentukan sesuatu amalan itu baik atau buruk, akal siapa yang kita nak ikut? Sedangkan manusia daripada seorang dengan seorang yang lain, ya,
berbeza. Si A, si B, si C, masing-masing ada pendapat dan pandangan masing-masing. Dia ni kata benda ni baik, mungkin orang yang lain menganggap itu tak baik. Ya, mungkin orang lain menganggap itu buruk. Ya, mungkin orang lain menganggap sesuatu tu baik, sedangkan ya, dia menganggapnya menganggapnya baik. Jadi akal siapa yang kita nak ikut? Walhal manusia berbeza pandangan dan cara fikir antara satu sama lain. Jadi ini sahaja menunjukkan bahawa akal tidak boleh dijadikan sebagai panduan, kerana adanya pertembungan, pertentangan, perbezaan antara seorang manusia dengan akalnya dengan seorang manusia yang lain dengan akalnya. Ya. Yang kedua, kerana akal itu cetek. Akal manusia cetek. Ini hakikat. Betapa megahnya seorang itu dengan akalnya, kesudahannya akalnya tetap cetek. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah ilmu yang ada pada kamu, kalau kamu ada ilmu kalau ia pun, ya, tidaklah ilmu yang ada pada kamu itu melainkan dia adalah sedikit. Itu kalau seorang itu ada ilmu. Kesudahan dia tetap sedikit berbanding ilmu, realiti hakikat ilmu itu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehebat mana seseorang itu pun, setinggi mana pun ketokohan seseorang itu, kesarjanaannya, keilmuannya, kesudahannya, ilmu yang ada pada manusia itu hanyalah sedikit sahaja. Ya. Jadi akal selama-lamanya adalah cetek. Ya. Akal, ilmu yang dikuasai oleh akal tidak akan sama sekali dapat menguasai segala-gala. Tidak akan sampai sama sekali sampai ke tahap yang tinggi dan seumpamanya. Tidak. Akal itu akan sentiasa cetek. Ilmu yang dimiliki oleh manusia akan sentiasa sedikit berdasarkan ayat yang telah kita bacakan tadi. Sebab yang ketiga, mengapa akal tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan sesuatu itu baik atau tidak, ialah kerana kita sebagai manusia sentiasa didorong oleh hawa nafsu. Ada pertembungan, ada penarikan, ya, dalam diri kita oleh hawa nafsu. Yang mana Allah menyebut dalam surah Yusuf ayat 53, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu dia sentiasa mengajak kepada kejahatan. Nak mengatakan bahawa kerana itu akal seorang manusia itu tidak dapat dijadikan sebagai penentu. Bukanlah suatu yang selamat untuk dijadikan sebagai kayu ukur. Kenapa? Kerana dalam diri seorang manusia itu ada hawa nafsu. Kesudahannya kalau dia mengajak kepada sesuatu atau dia berkata sesuatu, kita tak dapat nak mengenal pasti sejauh mana, ya, apa yang disampaikan itu berdasarkan kepada akalnya semata-mata. Kita tak tahu. Akan sentiasa ada kemungkinan bahawa apa yang dia sampaikan itu dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu itu, ya, sentiasa, ya, hawa nafsu itu dia mengajak kepada kejahatan. Apa arti kejahatan? Yang ini mengajak kepada hal-hal kemaksiatan, hal-hal kebidaahan, dan kemuncaknya hal-hal syirik dan kufur. Wal'iyadzubillah. Ya. Dan sebab yang keempat, yang terakhir, mengapa akal manusia tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan suatu perkara dalam agama itu sebagai baik atau buruk, ialah kerana manusia tidak pernah lekang daripada melakukan salah silap. Manusia sentiasa terjebak dalam salah silap. Sehebat mana seseorang itu sekalipun, dia tidak akan selamat daripada salah silap. Sekalipun dia seorang tokoh, dia seorang ulama, tidak ada sesiapa daripada kalangan manusia yang maksum, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipelihara oleh Allah dalam bab agamanya, ya, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada baginda, tidak ada sesiapa yang maksum, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang hasan daripada Imam Tirmizi, "Kullu bani Adama
khata', ya, semua anak Adam itu melakukan salah silap. Kita semua, apatah lagi kalau dalam bab-bab agama, kalau kita nak, ya, berkata dengan akal kita, pasti kita akan, ya, terjebak dalam salah silap. Bahkan sejurus selepas seorang itu berkata dengan akalnya sahaja dalam bab agama, secara otomatiknya dia telah terjebak dalam kesalahan. Kenapa? Kerana agama, ya, tidak ditentukan oleh akal. Sebaliknya agama itu ditetapkan berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf lah, ada bunyi bising-bising ni anak-anak kat belakang ni, ya. Al-maklumlah, ya, bila buat, ya, kuliah secara online ni, ada sahaja bunyi-bunyi dekat belakang tu, ya. Jadi, ya, moga-moga tak terganggulah dengan bunyi-bunyi di belakang, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, di sini saya ada soalan kuis untuk kuliah malam ni. Bilakah roh ditiupkan dalam jalin semasa dalam kandungan? Ya. Bilakah roh ditiupkan dalam janin semasa dalam kandungan? Ini saya kira ini apa yang telah kita belajar dalam kuliah yang lepas, ya, daripada hadis yang keempat dalam hadis kitab hadis 40 ni, ya, berkenaan bilakah roh ditiupkan dalam janin semasa dalam kandungan. Baik, sebelum tu ada soalan daripada saudara Azharuddin Boceh. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah termasuk tokoh-tokoh yang jahil dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah termasuk tokoh yang jahil dalam hadis tentang ulama su? Ya, semestinya ulama su merangkumi tokoh-tokoh yang jahil, ya. Ulama su merangkumi mereka yang berbicara tentang agama, mengajak manusia dalam hal-hal agama tanpa berdasarkan kepada ilmu, tanpa berdasarkan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah. Mereka yang mengetepikan as-sunnah, apatah lagi mereka yang memerangi as-sunnah, mereka yang mengada-adakan perkara-perkara baharu dalam agama, mengada-adakan tokoh tambah dalam hal-hal agama, mengadakan amalan ini, amalan itu dalam agama yang tiada sandarannya dalam sunnah Nabi SAW. Secara amnya boleh kita kata mereka ini termasuk dalam kalangan ulama su, ya. Ulama su mana? Ulama jahat, ulama buruk, ya. Lawannya ialah ulama rabbaniyin. Ulama rabbaniyin, ya. Siapa tu ulama rabbaniyin? Ulama rabbaniyin ialah mereka yang mengajak kepada memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ulama rabbaniyin ialah ulama, ya, para ulama yang mengajak manusia, mengajak orang ramai kepada memperhambakan diri kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, demi merealisasikan dua syarat ibadah yang telah kita sebutkan tadi, ikhlas dan ittiba'. Itu ulama rabbaniyin. Berbanding dengan ulama su, boleh kita kata ulama su mereka yang jauh sekali lah daripada nak mengajak kepada memperhambakan diri kepada Allah. Sebaliknya mereka ini ada kepentingan-kepentingan, misalnya, ya, ada kepentingan-kepentingan diri. Mereka ini mempergunakan agama untuk mendapatkan habuan dunia, atau mempergunakan agama untuk mendapat kedudukan dalam masyarakat, mempergunakan agama untuk mendapat kemasyhuran dan seumpamanya. Dan dalam usaha mereka itu, mereka mengada-adakan hal-hal, ajaran-ajaran, amalan-amalan yang menyalahi agama, yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran yang
tidak lebih daripada sekadar tokok tambah, ya, inovasi dalam hal-hal agama. Jadi mereka ini, ya, disebutkan sebagai ulama su, ya. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ saja untuk kita pada malam ni. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.